Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz Azri dan juga kepada semua yang sedang menonton video ini. Okey, nama saya Muhammad Zulkifli bin Zulkifli, saya daripada BA 2322B dan saya akan membentangkan dua tajuk hari ini, iaitu pengaruh liberalisme terhadap biseksual dan juga artikel review saya. Okey, untuk bahagian pertama kita akan pergi kepada pengaruh liberalisme terhadap biseksual. Apakah yang dimaksudkan dengan liberalisme? Liberalisme merupakan satu pemikiran liberal yang itu pemikiran yang melebihi daripada fitrah agama yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Okey, antara isi kandungan yang saya akan bahaskan adalah konsep dan isu biseksual, punca dan kesan biseksual, kaedah penyebaran dan juga pandangan tokoh, cabaran yang dihadapi dan juga perbezaan antara liberalisme dan juga biseksual. Okey, apa yang dimaksudkan dengan biseksual? Biseksual merupakan seseorang yang mempunyai kecenderungan perasaan di mana orang ini boleh menyukai kepada lelaki dan juga boleh menyukai kepada perempuan. Kiranya orang ni dia seseorang tu, contoh seorang lelaki, dia boleh suka kepada lelaki, tapi dalam masa yang sama dia boleh juga suka kepada perempuan. Dia tak ada satu perasaan, tapi dia ada banyak perasaan. Dia boleh ada pada dua-dua perasaan. Okay, kemudian antara isu-isu yang menjadi perbualan dalam episod ini adalah pertama, peningkatan wabak HIV dan juga AIDS. Okey, menurut daripada kajian HIV, terdapat peningkatan pada penyakit AIDS dan juga HIV bersaban tahun apabila bertambahnya isu biseksual ini. Kemudian antara isu kedua adalah golongan tafiz dan juga ustaz-ustaz juga telah mula untuk terjebak dengan biseksual ini. Sedangkan pada hakikatnya kita tahu bahawa mereka ini merupakan golongan agama yang suci. Pada part seterusnya iaitu punca-punca dan juga kesan-kesan biseksual ini. Okey, apakah yang menjadi pada punca-punca biseksual ini? Antara punca-punca yang menjadi pada biseksual ini adalah kurangnya didikan agama daripada ibu bapa sejak daripada anak-anak kecil. Kiranya ibu bapa tak bagi perhatian sepenuhnya kepada anak-anak kerana ibu bapa terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan sehingga mereka mengabaikan anak-anak mereka. Akhirnya anak-anak akan merasa kurang kasih sayang dan akhirnya mula mencari kawan-kawan yang sejenis dan akhirnya mereka merasakan kawan diorang juga ada perasaan terhadap diorang dan akhirnya mereka suka sama sendiri walaupun sama sejenis jantina. Okey, seterusnya punca kedua adalah disebabkan oleh media massa dan juga kecanggihan teknologi. Okey, disebabkan oleh media massa yang semakin hari semakin maju, anak-anak ni mula membuka pornografi, tengok-tengok benda-benda tak sepatutnya dan akhirnya mereka juga terikut-ikut dengan perangai tersebut. Okey, dan yang seterusnya punca ketiga adalah disebabkan oleh faktor genetik. Kiranya faktor genetik ini merupakan daripada keluarga itu sendiri. Mungkin salah silap keluarga itu sendiri ada yang ada yang mempunyai biseksual. Okey. Kemudian antara kesan-kesan yang menjadi kepada biseksual ini adalah mendapat penyakit HIV dan juga AIDS yang saban tahun semakin meningkat. Kemudian kesannya juga adalah negara Islam mula dipandang rendah oleh pada negara-negara barat. Okey, dan kesan yang ketiga akhirnya identiti Malaysia juga jatuh sebagai negara Islam yang suci. Dan part seterusnya adalah kaedah penyebaran dan juga pandangan tokoh terhadap biseksual ini. Okey, antara kaedah macam mana tersebarnya biseksual ini adalah disebabkan oleh sikap ibu bapa yang sembrono dalam mendidik anak-anak menggunakan teknologi. Ibu bapa ni kiranya diorang membiarkan anak-anak diorang menggunakan teknologi tanpa ada pengawasan. Okey, anak-anak mulalah akan buka benda-benda tak sepatutnya yang haram ditengok. Kemudian kaedah seterusnya adalah disebabkan oleh seseorang individu tu dia salah mentafsirkan Al-Quran. Dia tak faham, dia tak kaji sepatutnya ayat Quran tu macam mana, tapi akhirnya dia salah tafsir sehingga mengatakan bahawa liberalisme ataupun biseksual ini merupakan perkara yang boleh diamalkan. Okey, kemudian disebabkan oleh faktor-faktor budaya luar. Okey, pengaruh-pengaruh negara barat yang mula mengamalkan LGBT dan akhirnya mereka juga terikut-ikut dengan pengaruh barat. Okey, menurut pandangan tokoh Ahli Sunnah wal Jamaah, biseksual ini sudah sememangnya haram kerana telah pun disebutkan di dalam Al-Quran. Okey, individu yang terjebak dengan biseksual ini juga dianggap sebagai seseorang yang ibaratnya menduakan Tuhan kerana melanggar perintah agama. Okey, kemudian kita akan pergi bahagian seterusnya iaitu sejarah perkembangan biseksual, iaitu macam mana biseksual ini boleh tersebar daripada zaman dahulu sehingga zaman sekini dan cabaran-cabaran yang dihadapi untuk menentang biseksual ini. Okey, untuk pengetahuan semua, sebenarnya biseksual ini telah pun bermula iaitu sejak zaman Nabi Lut AS, di mana mereka menuntut hak LGBT pada zaman Nabi Lut AS. Namun Nabi Lut tidak membenarkan kerana perkara itu sememangnya haram di sisi agama dan juga haram pada Allah. Namun golongan ini tetap juga nak LGBT itu dibolehkan. Dan akhirnya mereka menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka bongkar angkuh, mereka menolak semua ajaran-ajaran dan akhirnya Allah menurunkan bala terhadap bumi mereka, iaitu bumi mereka dibalikkan. Okay? Dan isu ini semakin mula tersebar pada 1960-an. Hampir semua penduduk Eropah mula menuntut hak untuk hubungan sejenis. Dan pada 1990-an hubungan sejenis ini telah pun diamalkan di negara Eropah dan telah pun menjadi satu budaya rasmi. Dan pada masa kini, seperti kita dapat lihat, budaya ini telah mula tersebar di seluruh negara dan akhirnya di Malaysia juga terdapat masyarakat yang cuba untuk menuntut hak LGBT ini supaya dibolehkan untuk diamalkan. Kemudian antara cabaran-cabaran yang dihadapi adalah terdapat sebanyak negara yang semakin membenarkan LGBT ini dan ini akhirnya menjadikan Malaysia juga terikut-ikut dengan budaya tersebut. Cabaran ini sangat sukar sebab bila kita nak menentang tapi kita nampak ada negara-negara yang lebih membolehkan LGBT ni,
akhirnya rakyat-rakyat di Malaysia juga mula terikut-ikut. Okey, bertanya kenapa negara luar boleh buat tapi negara kita tak boleh buat. Okey, kemudian cabaran kedua adalah undang-undang di Malaysia juga telah lama dicabar oleh golongan yang tak bertanggungjawab, sehingga terdapat golongan-golongan yang sanggup menubuhkan penubuhan NGO untuk menuntut hak LGBT ini supaya dibolehkan. Okey, sampai sanggup buat perhimpunan haram di Kuala Lumpur. Okey, pada bahagian seterusnya, apakah perbezaan antara liberalisme dan juga biseksual? Okey, liberalisme merupakan fahaman sekularisme, ataupun secara ringkasnya liberalisme ini merupakan kebebasan di mana mereka mempunyai kefahaman bahawa perkara-perkara yang dihalang oleh agama sememangnya dibolehkan. Okey, macam mana diorang boleh pengaruh? Sebab banyaknya kefahaman daripada macam-macam orang, diorang tak rujuk Al-Quran. Okey, dikira diorang menggunakan fahaman sendiri sehingga membolehkan sesuatu itu walaupun sememangnya haram. Okey, kemudian untuk biseksual pula, biseksual ni terletaknya di bawah kategori LGBT. LGBT merupakan lesbian, gay, biseksual dengan transgender. Okey, kiranya mereka ni biseksual ni mengamalkan hubungan ni untuk menarik seseorang yang turut mempunyai sikap songsang, yang sememangnya hubungan ini sudah semestinya salah di sisi agama dan juga undang-undang. Okey, seterusnya kemudian kita akan pergi kepada artikel review. Okey, di mana saya akan membahaskan tentang 8 isi dalam artikel ini, iaitu pengenalan maklumat penulis, ringkasan buku, isu yang dibawa penulis dan isu yang menarik pada pembaca, kekuatan, kelemahan dan juga sumbangan artikel, kritikan dan ulasan terhadap artikel, sudut yang beri impak kepada saya sebagai pembaca, maklumat-maklumat baru yang diperoleh dan juga rumusan dan juga cadangan. Saya akan secara ringkas sikitlah tentang mengenai buku yang saya dah kaji. Okey, tajuk penuh buku ini adalah Isu LGBT di Malaysia, satu tinjauan terhadap aspek kajian. Penulisnya adalah Muhammad Afandi bin Ismail, Muhammad Sabri Nasri, Muhammad Asif Yahya, Iqmal Hafiz Yaman, Muhammad Najib Abdul Wakil. Okey, tempat dicetak Israel Pusidi dan tarikh dia adalah Oktober 2020. Okey, mari kita pergi pada bahagian pertama, iaitu pengenalan. Okey, isu biseksual ini merupakan salah satu daripada LGBT, di mana seperti kita tahu LGBT merupakan lesbian, gay, biseksual dengan transgender. Okey, mereka ni mengamalkan hubungan ini tanpa mengira kaum, agama, budaya, bangsa. Okey, lepas tu transgender ni tersebar sebabkan golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab dan juga berselindung di sebalik hak asasi manusia. Okey, lepas tu kajian ini kita lakukan sebab kita nak tengok sejauh mana LGBT ni mempengaruhi dalam kalangan masyarakat di Malaysia dan apakah impak-impak dia pada golongan remaja. Okey, mari kita pergi pada bahagian ringkasan buku. Okey, pada buku ini, secara ringkasnya buku ini menuliskan bahawa sekiranya isu biseksual ini tidak dibendung dan dicegah, maka ia akan mencerminkan maruah dan juga martabat negara. Okey, kemudian artikel ini juga jelas menjelaskan bahawa kajian lebih hebat perlu dilaksanakan supaya LGBT ini dapat dibendung. Okey, seterusnya kebanyakan media sosial juga memberikan impak positif ibarat mahu menyokong LGBT. Kiranya banyak je media sosial yang post pasal LGBT ni, tapi mereka lebih cenderung pada positive side. Kenapa macam seolah-olah nak menyokong LGBT ni? Okey, antara isu yang dibawa oleh penulis dan isu yang menarik pada menurut pembaca, iaitu saya sebagai pembaca. Okey, antara isu yang dibawa oleh penulis adalah LGBT merupakan isu yang telah lama bertapak di Malaysia. Namun pada masa kini LGBT ini semakin lebih membimbangkan jika dapat dilihat. Kemudian kajian mengenai LGBT tidak banyak diamalkan di Malaysia ataupun tidak banyak dijalankan di Malaysia. Okey, sehingga mengakibatkan terdapatnya perhimpunan haram di Kuala Lumpur yang menuntut hak LGBT ini supaya boleh untuk diamalkan di negara Malaysia. Okey, kemudian antara isu yang menarik pada pandangan saya sebagai pembaca adalah individu terjebak disebabkan oleh faktor masa silam dan juga tekanan perasaan. Kiranya disebabkan oleh tekanan perasaan, mungkin pressure yang diberikan oleh terhadap orang menyebabkan mereka mula kecelaruan jantina untuk mengamalkan biseksual ini. Okey, kemudian faktor semula jadi manusia itu sendiri seperti kunsa. Okey, dan lebih menarik, sesetengah daripada mereka berbangga dengan benda yang diamalkan walaupun mereka tahu bahawa perkara ini sememangnya haram di sisi agama dan juga di sisi Al-Quran, Allah semua. Okey, kemudian yang terakhir adalah kalau kita dapat tengok pada masa sekarang, makin banyak golongan-golongan tafiz yang sememangnya agama suci, mereka yang mengamalkan menuntut agama-agama yang suci ini telah mula terjebak dengan hubungan biseksual ini, termasuklah daripada ustaz-ustaz, pelajar. Kemudian kita akan menilai kekuatan, kelemahan dan juga sumbangan artikel. Okey, dalam artikel ini antara kekuatannya adalah penulis memberikan isu yang lengkap beserta contoh untuk membuktikan kesahihan artikel. Okey, kemudian bahasa yang digunakan oleh artikel juga sangat menarik. Okey, ini akan menarikkan pengguna untuk lebih tertarik untuk baca dengan terhadap artikel tersebut. Okey, kemudian kita dapat nilai juga bahawa kekuatan artikel ini adalah penulis menggunakan sumber rujukan yang tidak lapuk. Kiranya penulis menggunakan sumber-sumber yang terkini. Okey, tapi dalam kelemahan artikel ini pun ada juga kelemahan. Okey, antara kelemahan artikel ini cara penulis mengembangkan isi. Penulis tidak mengembangkan isi dengan sebaiknya. Tapi kalau kita dapat tengok, penulis dia banyak point tapi isi-isi semua pendek. Okey, kemudian dalam artikel ini juga kita dapat lihat penulis selalu kurang menggunakan ayat Al-Quran untuk membahaskan mengenai LGBT. Okey, kalau macam kiranya tak banyak dia penulis memasukkan ayat-ayat daripada Al-Quran. Okey, untuk sumbangan artikel ni menunjukkan kajian yang jelas
dan dapat memberikan pembaca mengetahui bahawa LGBT ini bukanlah isu-isu yang boleh dibuat main lagi, kerana artikel tersebut jelas menunjukkan bahawa budaya ini semakin menular dalam kalangan masyarakat. Jadi sepatutnya sebagai masyarakat kita sepatutnya semakin risau sebab benda-benda yang tak sepatutnya telah pun mula untuk diamalkan dalam negara kita. Okey, kemudian kita akan kepada kritikan dan ulasan. Okey, secara keseluruhannya artikel ini mencapai objektif yang baik. Okey, sebab dia memberikan gambaran jelas bahawa LGBT ini bukanlah sesuatu yang baru dan telah pun lama diamalkan. Okey, kemudian artikel ini juga mencapai objektif kerana dapat memfokuskan tujuan kajian iaitu perkembangan LGBT, faktor yang mempengaruhi hukuman-hukuman terhadap LGBT, isu-isu dan kesan yang timbul daripada LGBT dan juga cadangan-cadangan untuk mengatasi. Okey, kemudian saya juga nak kritik bahawa penulis juga dengan jelas menulis dengan berharap agar hukuman yang lebih tegas akan dikenakan terhadap penganut-penganut LGBT ini. Kemudian antara sudut-sudut yang memberi impak pada saya sebagai seorang pembaca adalah, antara impak yang pertama adalah sebagai seorang muslimin dan ataupun muslimat, mempelajari ilmu agama saja tak cukup kalau kita tak amalkan. Kini kita kena selalu praktikkan ilmu agama ni, sebab kalau kita tak amalkan ataupun kita tak selalu praktikkan, ilmu agama ni lama akan hilang dan akhirnya kita pun mula akan terjebak dengan benda-benda tak sepatutnya. Okey, kemudian impak yang kedua, kita dapat lihat bahawa tugas menjadi ibu bapa ni bukan satu tanggungjawab yang mudah. Okey, ada orang dia tahu nak ramai anak tapi dia tak tahu macam mana cara nak jaga anak dia betul-betul. Okey. Kemudian antara kesan yang ketiga adalah impak yang ketiga, kurangnya kasih sayang daripada ahli keluarga akan menyebabkan anak-anak mula terpengaruh dengan hubungan LGBT. Okey, kita sebagai ibu bapa ataupun sebagai anak-anak, kita sepatutnya pandai dalam membagikan masa kita, komitmen kita. Okey, kiranya kita kena sebagai ibu bapa, kita kena bagi kasih sayang secukupnya pada anak-anak biar dia orang tak rasa keseorangan. Okey. Okey, part seterusnya adalah maklumat baru yang diperoleh. Okey, antara maklumat baru yang diperoleh daripada buku artikel ini adalah saya dapat mengetahui bahawa kaum Melayu merupakan antara kaum penyumbang kedua yang tertinggi dalam hubungan biseksual ini. Okay, saya ingatkan ramai daripada mereka yang terpengaruh ini merupakan mereka yang bukan beragama Islam. Sebaliknya, agama Islam yang merupakan ataupun orang Melayu merupakan penyumbang kedua terbesar pada isu LGBT ini. Okay. Dan akhirnya, sebanyak 71% golongan HIV ini datangnya daripada biseksual ataupun homoseksual. Dan lebih mengejutkan, golongan-golongan ini berusia antara 19 tahun hingga 39 tahun. Kiranya golongan-golongan ini golongan pelajar, golongan-golongan bangsawan yang masih muda. Okay, kemudian maklumat baru yang saya peroleh adalah saya baru tahu bahawa terdapatnya kumpulan hak asasi manusia dan NGO yang banyak yang mereka cuba untuk menuntut hak LGBT ini supaya dibolehkan. Okay, kemudian contohnya macam Himpunan Haram yang telah dilakukan oleh NGO yang terdiri daripada Women Aid Organisation, Sister in Islam dan juga para pelajar, dan kebanyakan mereka adalah daripada beragama Islam. Okey, secara rumusannya kita dapat lihat bahawa teknologi yang berkembang pesat telah menjadikan media massa sebagai salah satu platform untuk menyebarkan maklumat mengenai LGBT ini. Kemudian rumusan kedua, LGBT ini juga bukan suatu perkara yang baru kerana telah pun lama bermula sejak zaman Nabi Lut alaihi salam. Okey, kemudian antara cadangan-cadangan saya, ibu bapa perlulah memberikan kasih sayang secukupnya kepada anak-anak. Kini walaupun sibuk mana ibu bapa bekerja, sampai tak ada masa untuk anak-anak, tapi ibu bapa kena pandai cari lapang masa untuk memberi kasih sayang kepada anak-anak supaya mereka tidak rasa keseorangan. Okey, lepas tu kemudian cadangan yang kedua adalah kerajaan perlulah bersikap lebih tegas dalam mengenakan denda ataupun dalam memberi hukuman terhadap mereka yang cuba untuk menuntut hak LGBT ini supaya diamalkan. Okey, sekarang itu sahaja untuk perkongsian saya dan juga pembentangan saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.